Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Kita akan bermula dah time dah, saya ingatkan, saya awal sikit. Jadi sekarang ini, pukul 9. Terima kasih sebab join, saya malam ni. Audio dan video tak dengar? Alhamdulillah, terima kasih. Audio dan video clear tak? Thumbs up sikit. Oh, okey. Ingatkan ada orang maklum tadi. So, boleh dengar dengan baik? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Encik Aiman. Terima kasih Encik Imran. Okey, saya just nak maklumlah siapa di sini, pertama kali hadir. Kalau pertama kali hadir, cuba bagi thumbs up sikit. Ataupun sebelum ni, okey. Alright, alright, pertama kali. Alright, okey. Ada tak di sini yang, macam pernahlah hadir apa-apa program kelas programming kan? Kelas programming. Sebelum ni kita ada buat live, kita pernah buat live beberapa kali. Ada yang dekat YouTube, ada yang dekat Facebook, ada yang dekat Meet sahaja. Yang ni ada rekod tak? Ada. Nanti kita tengok macam mana kita publish ke tak. Rekod ada? Okey. Baik baik. Siapa di sini memang kerja, programming, kerja developer? Pernah join, live briefing sebelum ni? Okey, terima kasih Encik Imran. Saya jadi memang kerja, okey. Alhamdulillah, ramai juga yang memang kerja IT. Okey. Saya just nak buat macam, rawaklah, ambilan suara, survey rawak. Siapa di sini yang bukan kerja IT, tapi sebenarnya berminat nak cuba beralih bidang jadi web developer? Ada? Okey. Ramai kita malam ni, Berapa? Sekarang dalam 55 orang. Okey okey. Jadi saya ingat, pertama sekali bolehlah kita mulakan, Alhamdulillah, terima kasih sebab hadir malam ni. Saya alu-alukanlah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Yang mana malam ni saya akan berkongsilah sikit banyak pengalaman dan cadanganlah. Cadangan dan saranan. Lebih kepada macam kalau yang kita self learn ataupun kadang tu walaupun kita belajar IT ataupun kita belajar computer science tapi kita tak betul-betul get into web development punya track kan, dan macam mana kita nak pick up into uh, perjalanan kerjaya sebagai web developer inilah. Sebab saya tengok bidang ni insyaAllah dia satu apa peluang-peluang dia banyak dan insyaAllah dia berpanjangan lah. Okey, baik, mari kita mulakan. Saya share screen sekejap. Okey, nak pastikan boleh nampak? Semua boleh nampak? Kalau boleh nampak bagi thumbs up. Alright, baik. So far just nak check berapa ramai kita dah 61 orang. Ada lagi ke yang nak hadir ni? Kalau yang, saya banyak mostly, sharing dekat Twitter sebenarnya. Dan mungkin ramai yang siapa yang dapat tahu pasal perkara ini dari pasal sesi malam ni dari Twitter? Thumbs up sikit. Alright. Okey, siapa yang dapat tahu, pasal sesi malam ini, dari Facebook? Kalau dari Facebook bagi love. Facebook, okey ada juga Facebook, Okey okey. Okey. Kalau, yang nak follow saya kat Twitter, ada tak yang dapat tahu pasal dari TikTok? Saya tak pasti saya share dekat TikTok ke tak. Ada yang follow saya di TikTok? Tidak ada. Okey. Baik, okey. So, nama saya, sedikit pengenalan, lupa pula slide pasal diri saya kan, patutnya nak masuk, lupa. Okey, sedikit pengenalan, mungkin ada yang pertama kali melihat wajah ini, mendengar suara ini kan, nama saya Khairil Izzuddin bin Ismail. Saya dulu grad, UTM Skudai, memang sains komputer tahun 2001 lah. So boleh kira-kira agak-agak dah umur saya dah berapa tahun. Dan saya juga penganjur sebelum ni saya jadi CEO pula, CTO lah, Chief Technology Officer dekat beberapa startup. Sebagai contohnya, saya, bantu dari bermulanya eCentral. eCentral ni adalah, startup yang buat e-book tau, yang paling terawal buat e-book.
dekat Malaysia ni, yang mana dia dia bawa bersama, dia bawa bersama penerbit-penerbit tempatan. Jadi kita dapat buku-buku yang kita e-book kan, kita digitalkan daripada Dewan Bahasa, dari buku fiksi, dari Utusan, dari Pelangi, kan banyak lagi. So beribu-ribu lah. Saya rasa dari segi penyimpan koleksi format digital, terbitan tempatan yang terbesar eCentral lah. Siapa ada pakai eCentral? Siapa tahu apa pernah guna eCentral? Tak ada eh? Okeylah. Okey, mungkin dari segi pemasaran yang kurang sikitlah. Okey, kemudian saya, beralih kepada ke KidoCare. Jadi saya jadi CTO dekat KidoCare pula kan. Dekat KidoCare, KidoCare adalah on demand babysitter, platform. Yang mana kalau mak ayah dia nak dapatkan babysitter, dia boleh pakai app, dia masukkan tarikh, masa, lokasi, sedikit maklumat tentang anak-anak. Lepas tu nanti dia akan dapat babysitter datang ke rumah lah. Kan kadang tu atas sebab kecemasan ke, masalah kesihatan ke, yang mana dia sihat tak sihat, dia boleh dapatkan orang untuk jaga anak dia, ataupun ada kerja-kerja kesemasan. Dah start. Puan Puteri. Kalau ada yang kecemasan kan, suddenly dia kena keluar, dia boleh dapatkan babysitter dari KidoCare. Ataupun ada juga yang pakai KidoCare ni sebab dia nak mak ayah ni nak dating lah kejap kan. Jadi dia panggil babysitter, datang jaga kat rumah 2-3 jam, dia pun pergi dating kat luar kan. Pun ada juga. Ada yang tahu pasal babysitter, pasal KidoCare? Siapa tahu pasal KidoCare? Ada tak ada? Oh ada? Ada. Okey. Okey, baik. Jadi, selain daripada itu saya juga adalah, um, apa, saya penganjur program Jom Launch. Jom Launch ni kita cuba anjurkan setiap tahun, yang mana kita himpunkan, programmer-programmer tanah air tempatan kan, supaya kita nak tengok apa projek yang diorang bangunkan, kita dapat berkongsi ilmu, pengetahuan, belajar sesama sendiri, dan juga macam sikit sebanyak kita meraikanlah kita punya komuniti, programmer dan developer tanah air ni. Jadi yang tahun ni hari tu kita dah buat bulan 10 dekat Putrajaya. Tahun depan nanti insya-Allah tengok lagi satu lah kalau, ada rezeki. Okey. Okey, dan lastly saya lupa je. Saya ni macam self proclaim guru besar di kelasprogramming.com. Jadi kelasprogramming.com ni kita ada online training on PHP, Laravel, dan kita juga buat online coding bootcamp, program 6 bulan secara online sepenuhnya. Belajar macam mana nak jadi web developer. Okey. Jadi yang malam ni apa yang nak saya sampaikan adalah sikit sebanyak kita cerita overview pasal web development ni macam mana, apa pengetahuan ilmu dia yang kita perlu tahu. Satu, dua, saya nak sampaikan cadangan saya. Cadangan saya kalau kita nak set, kita ni jenis self learn, kita nak belajar sendiri kalau 6 bulan, ini plan 6 bulan yang saya akan cadangkan. Apa yang kita perlu belajar, apa yang kita buat, apa yang kita boleh tinggalkan, apa yang kita kena wajib tahu dan sebagainya. Jadi memang kita buat coding bootcamp kita, online coding bootcamp kita memang tempoh 6 bulan yang memang kita akan ada buat. Tapi kalau nak self learn, ini kita cerita cara kaedahnya. Jadi kalau nak bersama kami boleh nak self learn, inilah yang saya akan sampaikan. Okey, boleh. Dah sedia? Kalau dah sedia bagi thumbs up sikit. Alright. Kita tengok sekarang setakat ini kita ada 74 orang. Terima kasih. Selamat datang Okey. Adalah slide ni. Saya ingatkan slide ni tak ada. Okey. Itulah dia. Saya pernah jadi CTO dekat eCentral, dekat KidoCare, saya pernah jadi Jom Launch dan juga guru besar di kelas programming. Alright. Jadi, okey. Ini dah mula masuk cerita Sebenarnya bila kita cerita pasal web development ni, saya dengan andaian ni kita nak jadi full stack web developer Full stack ni dia kena tahu front end, dia kena tahu back end, dan dia kena tahu a bit of DevOps. DevOps ni macam cloud deployment, macam mana kena tahulah sikit sebanyak pasal server, macam mana nak deploy application kita ke cloud. Okey. Front end itu apa? Patut pakai slide lagi satu lah. Yang tu ada cerita front end, back end. Okey, tak apa. Jadi kenapa kita perlu roadmap ni? Jadi roadmap ni saya punya objektif lah. Basically kita nak membina kemahiran yang minima. Bukan kita nak pandai semua, tapi kemahiran minima dengan jalan terpantas, terpendek, sehingga kita berupayalah nak menyumbang.
menyumbang sama ada dengan majikan ataupun menyumbang jadi freelancer ke, tapi kita dah boleh produce. Dah boleh memberi sumbangan kepada apa, pihak lain lah. Pihak lain. Untuk kita sendiri pun tak apa. Dah boleh menghasilkan sesuatu. Tapi apakah kemahiran yang paling, sebab kena belajar semua banyak. Kita tak boleh nak belajar semua. In fact, saya pun tak pandai semua. Tapi apa yang minima, yang cukup syarat untuk kita jadi developer dan yang terpantas jalan terpendek. Okey. Alright. Jadi ada 5, okey, dah terlampau pantas pula. So basically kalau ikut kat sini memang kita kena belajar front end, back end dengan DevOps. Front end kita ada HTML, CSS, JavaScript. Back end kita ada programming dengan database. Lepas tu DevOps ni pasal cloud server lah. Okey, jadi kita terus mula kepada HTML. Wih, pantas terus. Cepat panjang cerita ni. Okey, bukan panjang lah. Okey, kita ringkaskan. 5 fasa belajar HTML 5 fasa. Okey. Ni macam betul tak betul Okey, tak apalah. Nah, HTML ni yang paling senang. HTML ni yang paling senang dan in fact sebenarnya kita dah tahu HTML tu macam mana, kita tak perlu nak hafal semua benda. Benda dalam saya punya konsep bila kita nak jadi web developer ataupun kita nak mendalami ilmu web development ni, kita tak perlu hafal. Nak-nak lagi dengan ada internet ini, internet sekarang dah ada AI ChatGPT kan. Pengetahuan itu banyak recorded di mana-mana, di internet, di ChatGPT dan sebagainya dan kita tak perlu hafal. Tetapi kita perlu memahami. Kita perlu tahu dan faham apakah capability web development, apakah capability HTML dan sebagainya supaya kita boleh bertanya dan mencari jawapan yang betul lah. Kalau kita tahu dan faham, kita boleh bertanya dan bertanya soalan-soalan yang memberikan jawapan yang betul lah. Okay. So, tapi basically HTML ni ada 5 benda yang penting lah yang kita tahu. Satu, kita tahu asas dia. Asas ni konsep dia dari segi HTML tag tu macam mana, HTML document tu macam mana dan sebagainya. Lepas tu kita kena tahu tag-tag berkaitan teks dengan kandungan. Dia macam HTML tu setiap satu tu kan dia ada buka tutup tau. Dia punya coding tu macam tu. Yang sebelah kanan tu contoh macam A. Ada tutup A kan. Table ada tutup table. Itu kita main tag. TAG. Jadi kita kena tahu tag-tag apa yang boleh digunakan. Dan setidak-tidaknya kita tahu tag ni ikut dia punya kategori-kategori dia lah. Jadi satu yang berkaitan dengan teks dengan kandungan. Ah, Macam mana nak huruf besar, macam mana nak yang teks kecil, teks besar, lepas tu macam mana kita nak linking, macam mana nak keluarkan gambar kan. Yang itu basic tu. Lepas tu berkaitan dengan ruang dan layout. Yang ni biasanya kita pakai div, kita pakai span, ada section, ada yang bersifat semantik. Semantik bermakna dia ada maksud. Contohnya macam ada header, footer, nav, aside, section dan sebagainya. Artikel, itu pun tag juga. Lepas tu nombor 4, table dengan nombor 4, table, nombor 5, form. Okay, ini rasa HTML more or less biasa pakai 5 ni je. 5 kategori ni je lah. Siapa yang memang dah mula belajar HTML? Ada yang dah belajar HTML di sini? Boleh bagi thumbs up sikit. Kan HTML ni paling senang. Dan kita tahu sikit sebanyak, tak payah hafal pun. Tak payah hafal. Kalau kita tak pasti, kita cek rujuk balik. Sebagai contoh, macam saya pun, dia ada tag macam mana kita nak link kepada file luar tau. Saya kadang tak pernah hafal, ingat tak ingat. Jadi, yang itu biasa kadang kita copy paste balik. Kita copy paste balik lah, cari balik online, cari template, okay, copy paste balik. Macam tu. Alright. So, HTML itu settle HTML. Okay, kalau settle, kalau tahu sikit je, sebanyak tak cukup. Tak perlu tahu banyak. Yang perlu kita tahu benda tu ada, tak pasti kita rujuk. Banyak dokumen W3 Schools, kita boleh pergi Mozilla Developer Network, kita boleh tanya ChatGPT kan. Siapa sini pernah pakai? Siapa sini pernah pakai ChatGPT? Okey, pernah Pernah Pernah, alright. Siapa sini tak pernah pakai? Kalau ada yang belum pernah pakai, cuba pakai. Sangat membantu. Dia tolong jadi cikgu pun boleh. Okey, seterusnya kita kena belajar pasal CSS. Bila kita buat HTML, lepas tu ada CSS ni fungsi dia mencantikkanlah rupa benda tu. Kalau macam video yang sebelum ni saya ada buat live juga, session macam ni more or less. Bila
Boleh cari balik kat YouTube, cari channel kelas programming, rasa ada lagi video tu. Sama sembang dekat 2 jam jugalah, sembang macam ni kan. Ah, jadi yang ni tak adalah saya nak buat benda yang sama, tapi saya lebih nak cerita pasal kategori-kategori apa yang kita perlu belajar. Jadi CSS ni fungsi dia, dia mencantikkan HTML kita. Macam mana kita nak letak benda tu belah kiri, macam mana nak letak benda tu belah kanan, macam mana nak ada border, macam mana nak ada shadow, macam mana nak ada apa apa line kan. Macam mana nak rounded corner, macam mana nak huruf pakai font-font yang cantik. Okey. Tapi basically apa benda semua-semua tu terangkum dalam 7 fasa belajar CSS ni. Pertama adalah asas dia, kena tahu sintaks dia macam mana kita nak load file CSS, sama ada CSS tu dekat dalam HTML ke, dari file luar ke, ataupun cara-cara macam tu lah. Okey, itu asas dia. Kemudian, lagi satu kategori CSS yang kita kena tahu adalah box model. Sebenarnya setiap elemen di dalam website kita ni, tak kisahlah sama ada itu teks, ataupun itu gambar, ataupun apa yang biasa teks dan gambar lah mostly. Ataupun objek-objek tertentu ke, sebenarnya dia terangkum di dalam kotak. Ah, jadi kotak ni itu kita panggil box model, dan setiap apa elemen ni dia ada dipanggil margin, padding, border, background kan. Ada benda-benda elemen tertentu yang kita boleh customize untuk setiap box elemen, setiap elemen di dalam HTML dengan CSS. Yang itu kita panggil box model. Contohnya macam margin ini adalah jarak di antara border luar dengan border dengan benda-benda di luar. Jadi dia boleh tolak benda keluar ke tepi. Okey. Padding adalah jarak dari border dengan benda-benda di dalam box tersebut. Itu lah. Benda semua terangkum dalam box model. Fasa ketiga pasal teks dengan font. Okey. Teks dengan font ni kita boleh adjust font size contohnya. Lepas tu font face kita nak pakai Arial ke, Times New Roman ke, Open Sans ke, Numito, kita boleh pakai font bukan sahaja font yang biasa kita tengok dalam komputer kita, tapi boleh juga font-font yang Google punya. Google ada bagi beratus-ratus font yang kita boleh pakai secara percuma. Google Font. Lepas tu kita boleh adjust letter spacing, line height kan. Macam-macam kita boleh buat dengan font ni. Kita boleh ubah supaya dia walaupun ditulis bercampur huruf besar huruf kecil, kita jadikan semua uppercase, dia akan appear uppercase, ataupun kita jadikan lowercase, semua lowercase. Itu antara benda yang kita buat dalam pasal yang ketiga, text and font. Lepas tu nombor 4, pasal nombor 4 adalah layout dan positioning. Jadi kita boleh belajar pasal macam mana kita nak mengubah benda tu duduk belah kiri ke, belah kanan ke. Kalau kita letak banyak-banyak, kita nak jarak dia sama jarak di antara satu sama lain ke. Nak semua tu ke atas ataupun semua ke bawah kan. Ataupun kalau kita nak letak specifically dekat belah mana di dalam kita punya website tu. Nak uh, apa 100 pixel dari kiri ataupun 100 pixel dari atas pun boleh. Jadi layout dan positioning. Jadi macam itulah kita gunakan CSS untuk membuat website kita, layout kita kan. Nak sidebar, menu, header, semua tu. Semua itu dalam fasa yang keempat ni, layout dan positioning. Dan fasa yang kelima adalah media query dan web responsive. Okey, jadi media query dengan web responsive ni adalah di mana kita kita boleh setkan CSS yang berbeza mengikut keadaan yang berbeza. Sebagai contoh, kalau skrin monitor pengguna kita ni, dia buka dari telefon, skrin dia kecil, pakai CSS set yang di belah sana. Okey. Kalau dia buka dari komputer, monitor dia besar, pakai set CSS yang belah sini. Okey. Jadi benda-benda macam tu. Itu namanya media query, dan denganlah media query ni, bolehlah kita buat website kita responsif. Kan? Siapa sini tahu pasal apa responsif? Pernah dengar tak pasal web responsif ni? Ah, okey. Siapa yang tak tahu? Siapa yang tak tahu? Jangan malu-malu, saya akan cuba terangkan. Okey. Jadi web responsif ni dengan satu website, HTML-nya yang sama, CSS-nya kita dah buat siap dah. Jadi dia satu website sahaja. Dengan satu website ni, website kita masih cantik di browser, di desktop komputer dekat laptop, dan juga masih cantik di telefon. Kan? Kalau dulu tanpa web responsif,
Dulu-dulu punya style kita buat 2 website berbeza. Satu m.classprogramming.com, satu www.classprogramming.com. Siapa di sini pernah lah jumpa website yang macam tu? Bila buka suddenly dia pergi dekat website.com kan. Jadi kalau kita tak pakai web responsif, kita terpaksa buat 2 website ataupun 3 website kalau nak cover tablet pula kan. Okey, jadi bila pakai web responsif, kita boleh buat satu website sahaja. Sebab kadang tu kalau buat 2 website, kita terlupa update lagi satu old content, lagi satu new content, tak konsisten lah. Okey. Jadi itu media query dan web responsif. Fasa yang ke-6 dan ke-7 ni adalah ini capability of CSS juga, antara ciri-ciri CSS. Tetapi pada pandangan saya, yang ni boleh belajar kemudian. Boleh belajar kemudian. Dia, kalau kita ada, saya duk cerita pasal plan 6 bulan kan. Plan 6 bulan macam mana nak jadi web developer, jadi ni boleh tolak bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Kemudian kita revisit balik CSS ni. Kalau kita nak belajar lah. Ataupun kadang tu bolehlah mengikut keperluan. Ada keperluan dah kita perlu tahu pasal animation, transformation, jadi kita boleh revisit. Okey, transformation ni macam mana? Ingat tak kita pasal box model, setiap elemen ni sebenarnya ada kotak kan? Transformation ni kita boleh zoomkan dia, zoom inkan dia ataupun kita scale besarkan dia, kecilkan dia, kita boleh sengetkan dia, kita boleh rotatekan dia, tonggang terbalikkan dia kan. Itu transformation. Jadi kita boleh study pasal CSS transformation kalaulah kita ada keperluan untuk buat. Kalau belum ada lagi, belajar yang wajib bagi saya yang 5 ni wajib. Okey. Dan yang ke-7 adalah berkenaan animation. Boleh buat animation, boleh buat kartun pakai CSS ni sebenarnya. Apa jadi kalau kita tak buat responsive and just buat satu website untuk semua platform? Boleh. Cumanya dia tidaklah, orang kata tak mobile friendly lah. Jadi kalau kita buka dekat telefon, tapi benda tu is designed for um, desktop, sama ada dia tak masuk dalam skrin, orang susah nak baca, ataupun dia terlampau halus. Nampak macam desktop halus, semua kecil. Payahlah kan. Jadi tidaklah user friendly, tidak bagus untuk user friendly. Dan in fact benda macam tu pun affect dari segi SEO. Siapa faham sini SEO tu apa? Search Engine Optimization. Sebab sekarang macam Google, dia ada point dan importance dan ada value pada website yang support mobile, yang support desktop, yang support ni. Jadi website yang mobile friendly, yang web responsive, membantu dari segi SEO. Dia akan dapat ranking yang lebih bagus lah. Jadi sebab itu penting kita tahu web responsive dan buat website yang friendly, yang mobile friendly, desktop friendly, laptop friendly, semua friendly lah. Uh, Kau nak tanya apa beza dengan kita guna WordPress? WordPress ni belakang kita boleh sambung cerita balik, tapi WordPress ni kita panggil content management system. Nak mudah senang buat website boleh pakai WordPress. Okey, tetapi yang kita cerita hari ini untuk jadi web developer supaya kita boleh buat sistem macam WordPress. Okey? Jadi begitulah. Jadi kalau sekadar kita nak buat website, website yang cantik dan bagus, kan kita boleh buat WordPress. Boleh pakai WordPress. Tetapi kalau kita nak buat content management macam WordPress, dan kita jadi web developer, kena tahu programming sikit sebanyaklah. Ah, Lepas itu apa dan kalau kita nak jadi lebih lebih mahir dengan WordPress, kita boleh betul-betul yang tu WordPress ni berasaskan PHP dan memang ada position ataupun fungsi-fungsi kerja yang panggil WordPress developer. Orang yang pandai buat plugin untuk WordPress, orang yang pandai buat theme untuk WordPress, itu kena jadi web developer, kena tahu programming. Dan kita bacalah WordPress punya documentation dan sebagainya. Okey, boleh Jadi tadi kita dah cover HTML, kita dah cover CSS, lepas tu sambung cerita pasal JavaScript. JavaScript ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Bagi saya ada 5 lah fasa dia. Fasa nombor 1 ni, dia memang fasa nombor 1, tapi dia sebenarnya besar tau. Tapi tak semestinya kita kena tahu semua dalam fasa asas sebelum kita melompat kepada fasa kedua. Jadi kalau orang yang memang belum pernah buat programming, dia kena ambil masa sikit untuk belajar yang asas pengaturcaraan ni.
Okey, sebab yang ni memang ada programming. Programming. Jadi kita kalau yang belum tahu programming memang kena ambil masa, bagi masa sikit, betul-betul belajar sikit pasal, programming. Kalau yang memang pernah buat programming, dia boleh melompat ke dalam fasa satu ni dan cuma nak tahu cara-cara bila JavaScript macam mana. Ah, okey. Sebab dia dah tahu dah programming tu boleh buat apa. Okey. Cumanya dia nak tahu cara bila guna JavaScript macam mana. Okey. Alright. Programming termasuk Python, okey. Kalau yang tak faham, belum faham lagi kan, dia macam ni. Programming ini, adalah cara macam mana kita nak buat application ataupun kita nak code sesuatu yang boleh automate lah, buatkan sesuatu untuk kita dalam komputer kita nak develop, application. Aplikasi dalam komputer. Dalam kes kita ni, yang kita akan deliver secara web, bermakna application tu akan di-run dalam browser lah. Okey. Bila programming ni, ada banyak programming language. Okey. Kalau kita buat web, mesti tahu JavaScript. JavaScript mesti tahu sebab dia duduk dekat dalam browser, running dekat dalam browser. Jadi semua yang nak deliver melalui browser, kena tahu JavaScript dulu. Okey. Tetapi dia punya back end yang run dekat server, yang JavaScript ni dia run dekat front end ataupun benda tu akan run dalam kita punya Internet Explorer, akan run dalam Chrome kita, akan run dalam apa ni, Edge kan, Safari kan. Sebab JavaScript ni memang dia duduk hidupnya dalam itu. Jadi kalau jadi web developer memang kena tahu JavaScript, tapi back end ada banyak pilihan. Nanti saya tunjuk yang cerita pasal back end pula. Termasuklah salah satunya Python. Cuma yang Python kita tak cover. Kalau kita pasal bootcamp kita, kita tak cover Python lah. Sebab bila bila uh, kita pasal programming back end, yang penting kita tahu satu. Kita tahu satu, kita dah boleh buat something, kita boleh hasilkan something dan kita boleh develop dan kita boleh showcase lah apa keupayaan kita, apa yang kita boleh buatkan, apa yang kita boleh buat dan apa yang kita boleh hasilkan. Jadi antaranya ada Python, ada JavaScript juga tapi running on Node.js, ada Ruby, ada Erlang, satu language nama Erlang, ada Go language pun ada, Java. Java dengan JavaScript berbeza ya. Java dengan JavaScript tidak sama langsung, tak ada kena-mengena. Lepas itu ada PHP, ada lagi lah, macam mungkin berpuluh-puluh lah kalau kita betul-betul mencari. Tapi antara yang top adalah yang untuk buat server back-end programming, antara yang top adalah JavaScript dengan Node.js, uh, PHP. PHP tu macam yang WordPress tu. WordPress is based on PHP. Lepas tu ada Python dengan Ruby. Saya rasa kalau back-end antara yang top yang empat ini lah. Go pun ada tapi Go tak sepopular lagi tapi on the rise. Tapi kita tak perlu tahu, tak perlu tahu semua. Tahu satu cukup. Okey. Kalau kemudian kita dah pandai satu ni, ada keperluan dan ada peluang kita nak belajar yang lain, boleh belajar. Okey. Kenapa ya Python tak digunakan dalam web development ni? Pakai. Tengok siapa nak pakai. Okey. Kita cerita pasal JavaScript. Okey, JavaScript ni ini kalau bab asas sahaja bab asas sahaja apa yang kita kena tahulah berkenaan variables, data type, casting, satu satu topik. Lepas tu operators. Operators ni tambah, tolak, bahagi, sama dengan, yes or no, boolean kan, apa, XOR, AND, itu semua operators. Lepas tu conditional. Conditional ni adalah di mana kita buat syarat lah dan kita nak test syarat tu. Jadi kita banyak if this, then do that. If that, then do this. Ada kita buat if this, if else, if. Ada okey. Okey. Ada if. Kita boleh ada yang pakai switch case. Kalau yang pernah buat programming, mungkin dia faham sikit lah apa yang saya cakap-cakap ni. Conditional. Lepas tu function. Function ni adalah mana kita groupkan beberapa operasi lah, beberapa arahan-arahan programming kita groupkan di dalam satu lah. Jadi kita instead of kita nak type balik satu-satu, kita boleh panggil satu aja.
Contoh kita namakan function itu tambah. Jadi kita tambah, kita boleh pass parameter 2 dengan 3. Dia akan return, dia bagi tahu kita balik, 2 campur 3 adalah 5. Macam itulah function. Jadi bila buat function ni, senanglah kita nak buat modul-modul. Ini function-function berkaitan dengan login. Ini function-function berkaitan dengan pengguna. Ini function-function berkaitan dengan data inventory. Macam itulah. Okay. Lepas tu 5 ni, object oriented programming ni adalah satu approach kepada programming supaya kita memudahkan nak apa coding kita lebih kemas dan cantik lah. Sebab dia reflect real world punya object dan juga macam reflect pada database pun senang. Jadi kita boleh buat macam pengguna login, pengguna logout kan macam tu. Okey, lepas tu berkenaan data ni, kita sambung balik data ni, kita tahu pasal macam mana kita nak memanipulasi objek, hash, array, JSON. Jadi dalam JavaScript ni ada bila bercerita dengan data ada semua benda ni. Dia boleh bertonggang terbalik, kejap jadi objek, kejap jadi JSON, kejap jadi array, kejap jadi hash. Okey, jadi kita cover lah satu topik pasal benda ni dan lastly pasal import, export dan modul. Ini macam mana import, export dan modul ni macam mana kita nak pecahkan uh, apa JavaScript programming kita kepada pelbagai file, banyak file. Sebab kadang kalau kita longgokkan semua dalam satu file, lepas tu dia panjang dan besar, kita nak organize susah. Yang ni belah mana? Itu belah line ke berapa, line ke berapa. Kan? Jadi kalau kita pecahkan ikut file-file dengan fungsi-fungsi yang khusus, dia jadi library-library tertentu, macam modul-modul, lebih teratur lah. Senang kita nak edit balik, senang kita nak modify balik. Okey, okey. Sekarang syllabus uni saya belajar Laravel, tapi rasa macam susah nak belajar framework lain. Pun boleh. Nak belajar apa pun boleh. Okey. Yang ni kalau JavaScript yang front end tau. Jadi yang ni saya cerita 1, 2, 3 tu, saya tak cerita tu apa pengaturan. Jadi ini bahagian asasnya lah. Okey. Bahagian yang kedua, fasa ni. Kalau kita dah asas JavaScript dah okey, lepas tu kita masuk ke dalam fasa kedua, baru cerita JavaScript ni. DOM manipulation. Bila kita buat web, kita nak buat kan supaya orang boleh type apa, klik jadi something. Ataupun kita nak buat benda ni, kita boleh klik drag, letak belah tepi. Ataupun kita boleh buat orang masukkan nilai tertentu, dia akan jadi something-something tertentu. Yang itu kita panggil DOM manipulation. DOM manipulation. Ingatkan tadi, sebab kita ada box model, kita boleh ubah ni, bila DOM manipulation ni, secara ni ada 3 benda kita boleh ubah dekat setiap elemen. Di dalam browser kita, di dalam internet tu. Okay. Kita boleh ubah sama ada dia punya CSS dia. Kan kita benda tu ada elemen, dah ada CSS dia dan kita boleh ubah CSS dia ataupun kita boleh ubah property dia. Nilai-nilai sebab kadang ada HTML ni macam benda tu clickable kan. Clickable link ataupun benda tu gambar. Gambar itu akan link kepada file gambar di luar. Kita boleh ubah file tu jadi file lain. Bila klik sesuatu jadi file lain. Bila klik sesuatu jadi file lain. Jadi gambar tu berubah. Berubah-ubah. Okey. Itu duduk dekat dalam dia punya nilai atau parameter. Dan ketiga, kita boleh ubah kandungan dia. Kalau kita ada satu ruangan, artikel dalam tu mungkin kita boleh ubah. Ataupun kat atas tu ada menulis selamat datang Dino, Izzuddin contohnya. Kita boleh ubah kepada selamat malam Izzuddin. Mengikut kepada situasi tertentu kan. Kalau kita boleh buat supaya JavaScript ni dia boleh detect masa pukul berapa, dia keluarlah selamat malam Izzuddin. Kalau pagi, selamat pagi Izzuddin kan. Jadi itu mengubah kandungan di dalam HTML tag itu. Okey. Jadi fasa yang ketiga adalah berkenaan data dan komunikasi. Yang ini adalah di mana JavaScript kita akan boleh communicate dengan server luar nak dapatkan data. Okey. Jadi website kita tak perlu nak reload balik lah. Tak perlu nak refresh. Kita boleh contohnya ada Bora, isi, dia pun tekan button, data itu JavaScript tolong hantarkan ke server. Server akan respon dengan status lah. Status berjaya, tidak berjaya dan sebagainya dan kita boleh update, pergi balik dekat DOM manipulation, update page tu accordingly dan maklumkan kepada pengguna. Data telah diterima ataupun data gagal diterima kan. Okay, macam itulah. Jadi ini 3 fasa untuk belajar
JavaScript yang wajib. Lepas tu kita ada 4 dan 5 ada fungsi-fungsi terbina yang tertentu. Contohnya fungsi berkait dengan matematik. Ada banyak fungsi matematik ni. Kalau kita ada keperluan nak buat graf yang ada cosine, tangent lah, nak kira logaritma lah kan. Ataupun kita memang banyak berurusan dengan algoritma. Jadi mungkin kita kena ambil tahu pasal fungsi-fungsi berkaitan matematik. Lepas tu ada fungsi-fungsi functions yang berkait dengan string. Ataupun teks lah. Teks ni kan. Contohnya macam kita nak buat carian. Sila cari cat di dalam ayat tersebut. Nak cari cat, mana ada cat. Ah, itu string manipulation, string punya function. Lepas tu mungkin ada fungsi-fungsi berkaitan dengan array ataupun fungsi-fungsi berkaitan dengan date and time, tarikh dengan masa kan. Kadang data ni bila berkait dengan tarikh dengan masa, kadang kena tahu pasal time zone. Benda tu ada fungsi-fungsi yang terbina. Nanti bila ada masa dan ada keperluan, kita boleh research lagi pasal fungsi-fungsi yang terbina. Untuk 6 bulan pertama ni boleh skip dulu. Okey. Lepas tu nombor 5 adalah fungsi-fungsi lanjutan, extra features, advanced features. Yang inilah yang macam mana dekat website kita nak boleh pakai kamera. Yang itu advanced features. Ataupun dekat kita pakai telefon tapi buka browser, buka Google Chrome, kita boleh detect dia punya location, geolocation. Itu advanced features. Ataupun kita nak buat feature macam benda-benda macam tu lah. Banyak sebenarnya. HTML ada this thing dipanggil web API Web API banyak. Ada yang boleh buat 3D, ada yang boleh buat augmented reality, web XR, ada yang kita boleh save file yang besar tetapi dalam browser. Ah, ada yang kita boleh hantar notification via browser pun boleh kan. Kalau kita tengok macam yang kita dekat Amit ni yang pakai kamera tapi dalam browser ni dia minta request supaya boleh pakai kamera, boleh dapat akses pada mic kan. Dan benda tu semua travel via JavaScript. JavaScript menguruskan data tu. Ini semua advanced features. Bila cerita pasal web RTC dengan kamera dengan audio kan. Itu semua extra features. Nah, untuk yang 6 bulan pertama ni boleh skip dulu. Nanti bila ada projek, ada keperluan, kita boleh revisit. Tapi kita tahulah feature-feature tersebut ada. Saya ada background belajar mana ni? Okey, okey. Okey, okey. Okey, kalau takut saya terlepas pandang soalan, boleh gunakan yang ruang soalan tu tau. Di kalau belah kanan tu dia ada yang Q kan kat situ soalan. Nanti kita boleh go through one by one. Alright. Ni okey. Ni kita cerita sikit sebelum saya nak cerita pasal back end, saya nak cerita pasal ada dua cara kita boleh bangunkan aplikasi web ataupun web application. Satu adalah kita panggil monolithic ataupun lagi satu kita panggil microservice. Alright. Kita cerita pasal monolith. Monolith ni secara dia single code base. Maksudnya semua ada dalam tu lah. Kita buat projek, memang kita punya source code semua dalam tu. Tapi bila dia single code base macam tu, kita senang nak deploy, kita senang nak upload lah dekat server dan sebagainya. Tetapi dia akan jadi heavier request lah. Heavy request. Heavy request tu maksud saya macam ni. Biasanya pernah tak kita pergi satu-satu website, ada borang kan. Lepas tu kita klik submit. Lepas tu page tu macam blank kejap. Lepas tu pun baru dia generate balik. Kan. Yang itu biasanya bersifat monolithic. Monolithic yang salah eja lah dekat atas tu. Monolith. Okey. Lepas tu kalau macam Laravel, Laravelnya basically by default dia adalah monolithic punya structure. Kat situ ada view, kat situ ada controller, kat situ HTML, CSS, semua kat situ. Tapi bila kita nak deploy, senanglah. Kita nak upload kat server, situ senanglah, satu tu aja. Kan? Jadi, kalau ikutkan kat bawah ni, yang bawah biru bawah tu adalah browser, kat atas tu adalah server, dalam server ada application. Macam hilanglah saya punya, patut ada lagi satu bulat dekat atas tu. Alright. Jadi, bila ada request,
dekat server ni dia akan render, dia akan generate balik HTML seperti apa yang dia perlukan. HTML-nya ni, content-nya ini, CSS-nya sini, lepas tu dia hantar balik kepada browser. Lepas tu ada request lain. Ada request daripada browser ni, kita tekan button ke, kita type address ke, ataupun kita klik link ke kan. Itu akan jadi lagi satu request baru dan dekat tu lagi sekali lah dia generate balik HTML, dia ambilkan data, masukkan data celah-celah HTML ni, dengan gambar dengan apa dia pun hantar. Lepas tu browser pun akan render lah balik page tersebut. Okey. Yang ni monolith. Lepas tu ada lagi satu servis ni, lagi satu type ni microservice. Microservice ni adalah di mana kita buka website, website tu mula dia hantar HTML, CSS, JavaScript aja dulu. Sebab HTML, CSS, JavaScript ni dia akan render dekat browser. Browser yang akan proses. Tetapi data belum ada. Faham tak? Jadi kalau macam kita buka satu website yang sepatutnya ada macam kita buka forum lah kita buka forum, dekat forum tu sepatutnya ada senarai perbincangan-perbincangan terkini. Tetapi andai kata forum itu bersifat microservice, masa mula-mula kita buka mungkin seketika lah like 1 second kan dia nampak kosong ataupun dah ada something yang appear, table tu dah ada tapi dia kata loading or something like that. Data dah ada suddenly baru dia render keluar teks. Tet 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 tet. Yang itu biasanya dia bersifat microservice. Dan bila kita klik sesuatu ataupun kita type kita punya response kan, kita pun reply hello ni sekian, kita pun submit. Bila submit, page itu dia tak jadi blank dan render balik. Dia masih ada kat situ satu thing dia bertambah dia. Kita punya message bertambah. Dia message bertambah. Biasa ataupun kalau kita ada chat kan, kalau kita macam kita kat sini, page ni tak render tau. Kita dekat dalam Emit ni, page ni tak render balik, tetapi kita chat kan keluar je chat. Kat tengah ni dia tak jadi blank dan refresh balik. Bermakna ini adalah Emit ini bersifat microservice. Bila ada chat ni bila macam ni dia akan ada biasa dia asingkan HTML untuk UI, untuk user interface dan API untuk application, untuk business logic dan sebagainya. Bila dia server akan hantar data sahaja. Dapat data, lepas tu JavaScript tu akan proses balik kat mana dia nak letak, kat mana dia nak update, kat mana dia nak selit-selit kan. Okey. Jadi kita kena tahulah sikit sebanyak ada dua fungsi ni, ada dua konsep architecture bila buat web application ni. Biasa kalau kita belajar Laravel, kita akan belajar yang monolith dulu. Okey. Okey. Ni microservice lah. Jadi tapi microservice ni biasa dia akan ada dua projek, paling kurang dua projek lah. Satu untuk UI, satu untuk API. Satu untuk user interface, satu untuk API server. Kurang-kurang ada dua. Kadang tu API tu ada di asing-asing pula. Satu API ni, satu server ni API untuk login, logout, register je. Lepas tu lagi satu API ni untuk apa pengurusan data je. Kan ada lagi satu API ni untuk workflow saja. Kadang ada yang sampai begitu sekali. Dia itu yang di microservices ada banyak. Okey, akan tetapi untuk user punya experience dia lighter lah, faster and lighter request sebab UI dah loaded. Yang datang data dia update je, datang data dia update je page. Data lain dia update sekian, data lain update sekian. Ada kefahaman ke sini? Ke confused? Tak rasa menyusahkan ke microservice ni? Mula-mula macam susah sikit. Tapi kemudian-kemudian rasa okey. Macam okey juga microservice ni. Ataupun kita buat paling ringkas saya kadang tak panggil microservice pun sebab kadang dia ada dua ni aja. Sebab kadang microservice ni kalau betul pun banyak. Tapi kalau dua ni aja saya panggil macam apa API je lah. Kan client dengan API aja. Uh, okey. Okey. Lepas tu bila buat yang macam ni dia senang clear cut macam ni tau. Dia fungsinya jelas. Kita buat UI dulu. Okey, UI dah cantik. Ataupun orang lain boleh buat UI, kita buat back end aja. Pun ada juga kalau team dah besar lah. Kalau untuk permulaan mungkin kita kena buat semua. UX, UI tak coding, coding. Kalau dia kena buat HTML, CSS, JavaScript ni dia coding lah juga. Jadi front end developer. Okey? Nak asing-asingkan API, kenapa tak buat middleware je? Boleh, boleh. Architecture ni dia macam-macam cara. Okey. Okey, so tu cerita pasal back end ada dua dua apa tu dua approach tersebut lah kan. Okey.
Okey. Jadi sekarang ni bila kita membina backend, ada banyak teknologi macam saya cakap tadilah. Ada PHP, bila PHP kadang lepas tu dia dah ada PHP tu programming language dia, Laravel dan Cogniter ni adalah framework yang ada lah. Okey. Framework ni maksudnya dia dah ada collection of library, dah ada collection of module kan, dia dah ada cara-cara tertentu lah. Senanglah kita nak menguruskan, nak membangunkan lebih cepat, lebih pantas. Okey. Lepas tu kita ada bahasa programming language Ruby. Dia punya framework yang terkenal adalah Ruby on Rails. Ada Python. Framework yang terkenal adalah Django and Flask. Flask tu nama framework Ada dua framework yang paling common lah. Ada lagi. Framework ni tak bukan sikit, banyak. Kalau Node.js ni berasaskan JavaScript, coding dia pakai JavaScript. Ada Express.js, lepas tu ada Adonis. Express.js ni pun sebenarnya tak adalah macam framework sangat, lebih kepada macam nak pengurusan HTTP request pun je lah. Okay, Java tak ada kena dengan JavaScript, ada Spring, ada Grails, lepas tu ada lagi. Apa itu API? API itu nama panjang dia Application Programmable Interface. Kau tak silap saya lah. Ah, Application Programmable Interface. Okay, jadi bila API katalah ada server tu dia jadi API, fungsi dia kita request, dia bagi data je. Kita request, dia bagi data. Kita request, dia bagi data. Kalau sempat dan kalau betul-betul nak, saya boleh tunjuk demo apa contoh-contohnya. Okay, tengok tengok jam kejap. Haraplah UI designer tahu pasal coding sikit. Kadang front end developer nangis tengok design. Design juga ya, design apa produk manager design canggih bona kan kita macam oh nak coding ni. Aduh ai. Ada belajar juga API. Kalau yang dalam bootcamp kita ada. Okey. Cerita pasal backend. Okey. Lepas tu, okey, bila cerita pasal backend ni, sepatutnya lah bagi saya kita kenalah tahu membina secara monolitik kan. Dan juga membina secara REST API ataupun GraphQL. GraphQL ni pun macam sejenis API lah juga. Cuma protokol dia lain sikit. REST API. Tapi setidak-tidaknya tahu REST API dulu. Okey. Lepas tu, back-end ni kita kenalah tahu juga komunikasi dengan pengkalan data ataupun database. Macam mana nak request data, nak dapatkan. Kita ada database ni. Database ada banyak data dalam ni. Kita kena tahu macam mana nak dapatkan data. Macam mana nak filter data. Macam mana nak edit data. Macam mana masukkan data baru. Macam mana nak remove data. Nak delete data. Itu semua tu kena tahu. Dan juga bila nanti data kita ada cerita lagi satu. Pasal SQL dan database. Okay. Lepas tu bila back-end, kenalah tahu juga pasal authentication, proses, login, logout, register. Benda-benda tu lah. Dan back-end ni juga kita kena tahulah juga programming dia dengan pasal menerima input. Sebab ada ataupun dalam web ni kita kena tahu pasal all this HTTP protocol, hypertext transfer protocol, HTTP, hypertext transfer protocol. Jadi pernah tak sini sesiapa buka satu website tiba-tiba apa file not found 404 file not found. Siapa pernah buka website jumpa macam tu? Ada tak? Ada tak? Tak ada, semua website elok je. Okey. Itu sebenarnya kita kena tahu sikit sebanyak pasal benda-benda macam tu. Di dalam apa komunikasi internet ni dipanggil HTTP. Jadi dia ada kod yang 100, 101, 102, 200, 201, 202. Kena tahu sikit sebanyak. Dia tak ada banyak sangat pun. Ada yang 100, 200, 300, 400, 500 macam itulah. Kan. Kalau ada error, kalau kat server ada error, kadang kita dapat error 500. Siapa buka website pernah jumpa error 500? Maksudnya server orang tu punya application ada problem. Pernah tak buka website ada error 500? Error 404 kita paling tahulah. Biasa kita paling tahu error 404, file not found. Mana address URL tu tak ada dekat server dia. Kita dapat link dari mana tak kan? Okay. Alright. Dan biasanya kalau kita buka website dan website itu berjaya load dengan baik, sebenarnya di belakangnya itu adalah HTTP
200. Kita tak nampaklah benda tu keluar 200 sebab dia dah keluar dengan baik kan. Okey. Tapi application dengan server dia boleh nampak. Kita boleh dapat information tu. Alright. Okey, jadi ini pengetahuan yang kita kena tahu sebagai bila nak buat back end. Alright. Apa lagi? Okey. Lagi satu kita kena tahu pasal SQL. SQL ni sebab ada yang kata SQL, lepas tu ada yang sekarang ni approach yang NoSQL atau kadang orang panggil SQL lah. Tapi bagi saya setidak-tidaknya kena tahu SQL dulu. Sebab saya tengok rata-rata kat Malaysia ni, syarikat-syarikat di Malaysia masih lagi menggunakan banyak pakai SQL. Jadi SQL ni contohnya kalau database yang common bila WordPress, biasa kita pakai MySQL lah. MySQL, MySQL ataupun ada yang pakai MariaDB. Yang itu pernah dengar, biasa dengar tak? MySQL dengan MariaDB. Postico. Aduh, ada yang lebih baik dari SQL. Okey. Jadi ada banyak database yang berasaskan SQL. Yang ini kita panggil relational database. Contohnya macam Microsoft ada SQL Server. Lepas tu ada Postgres SQL. Lepas tu ada MySQL, ada MariaDB. Lepas tu ada Oracle. Oracle pun berasaskan SQL. Apa lagi adalah lagi kan. Mostly semua itu berasaskan SQL. Jadi ada SQL yang standard, lepas tu ada SQL yang very specific kepada database tu je. Kita pakai arahan SQL yang ni dekat server lain, ada tak jalan. Okey. Tapi ada yang standard. Tapi sebelum kita belajar dia punya arahan tu, mula kena tahu bila database kena belajar pasal data type. Bila kita buat SQL ni, kita akan buat mula kita buat table. Mula kita buat database dulu. Database kosong dalam database tu kita letak table. Dalam table dulu kita kena define. Apakah data-data yang kena simpan? Contoh kita nak simpan nama. Nama ni string. Lepas tu umur ni number. Kadang lebih spesifik dia kata nombor integer ke, nombor perpuluhan ke kan. Okey. Lepas tu tarikh lahir. Tarikh lahir ni date, kena letak jenis date. Jadi kita kena define itu. Itu semua data type. Ada type string, ada type date, ada type number, ada type yang apa kalau kita buat data berkaitan dengan geolocation kan, peta dan sebagainya, ada geolocation punya type pun ada, macam-macam type. Jadi kita kena tahu type. Paling asas kena tahu string yang berkaitan dengan string, number berkaitan dengan number, dengan date time lah, tarikh masa dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita kena belajar sikit sebanyak pasal table relationship, database relationship. Ini di mana kita belajar pasal normalization dan sebagainya supaya database kita lebih optimize lah. Bila optimize, table ada dengan table kan, ada hubungan di antara table. Sebagai contoh, kalaulah kita dekat sekolah ataupun kita dekat college, biasanya database mesti ada satu table student berkaitan maklumat peribadi pelajar. Okey, lepas tu mungkin ada satu table courses, subjek-subjek yang diajar. Okey. Lepas tu dia akan berhubung di mana ada table lagi satu, student ni ada ambil subjek ni. Student lain ada ambil subjek lain. Student lain ada ambil subjek yang itu. Jadi ada table yang ketiga pula nak menyimpan rekod, dan biasanya table yang ketiga ni dia pakai ID dia. ID student, ID subjek. ID student, ID subjek. ID student, ID subjek. Jadi table ni dia akan berkait di antara satu sama lain. Jadi itu yang kita kena tahu pasal relationship. Okey. Bila table database semua dah ada, bolehlah kita belajar pasal macam mana arahan nak dapatkan data. Yang tu kita pakai select. Lepas tu macam mana kita nak menyaring data, saring data supaya kita dapat data-data yang kita nak saja. Contohnya, saya nak semua pelajar yang berumur 18 tahun. Okey. Lepas tu kita belajar pasal aggregate data. Kita panggil group. Yang ini kita boleh dapatkan summary. Keseluruhan semua pelajar ada berapa. Kita boleh pakai group. Okey. Ataupun kita boleh dapat berapakah purata umur pelajar. Okey. Kita pakai group itu sebenarnya panggil aggregate data. Nak dapat average, nak dapat minimum, nak dapat maximum kan. Itu semua pakai aggregate data. Lepas tu nombor 6,
Mungkin susunan berapa betul tak betul. Kita belajar pasal macam mana insert data, macam mana nak delete data, macam mana nak update data dan berkait kepada relationship tadi bila kita nak dapatkan data, kita boleh pakai join. Select ni kita pakai dengan join. Ah, jadi nak apa table ni join table tu dan dapatkan apa senang cerita. Nak demo boleh. Kalau kita ada masa saya boleh demo. Confuse pening sikitlah. Okey, SQL dengan SAP bezanya apa? Rasanya SAP database dia apa saya ingat tak ingat lah. Tapi macam SAP database dia pakai SQL juga kot. Dulu saya pernah tengok ada SAP yang database ni pakai Oracle. Kan? Tapi SAP tu pada saya dia lebih kepada sistem. Sebagai itu sistem kadang tu kita panggil kalau macam yang besar-besar kita panggil ERP lah, Enterprise Resource Planning. Dah level besar punya application. SAP tu ada pengguna lah sampai kepada inventory, sampai kepada warehousing, sampai kepada financial system. Jadi enterprise resource planning punya sistem lah atau ERP. Tapi database dia mungkin dia pakai Oracle. Kalau dulu pakai Oracle, sekarang saya tak pasti. Ada dengar-dengar macam SAP dah beli company database sendiri. So mungkin jugalah. Selalunya full stack developer siapkan satu website project ambil berapa lama. Tengok yang simple-simple. Kalau yang terror dia boleh siap sehari. Tapi mungkin tak fully tested lah kan. Tapi ada yang boleh buat siap seminggu, ada yang dia tengok berbeza dengan orang. Ada orang yang terror benda yang sama dia boleh buat seminggu, ada orang yang tak apa terror dia boleh siap sebulan. Bergantung juga pada kemahiran masing-masing. Susah nak kata. Tapi ada tau boleh siap sehari. Cuma mungkin tak cukup testing lah. Mungkinlah kena test balik. SAP ni product company. Okey. Maria tak pernah dengar. Okey. Okey. Right. Biasa SAP ni level-level macam itulah Petronas kan atau bank ataupun apa um, company besar-besar macam itulah. yang apa revenue ratus-ratus juta lah baru pakai. Alright. Next, kita cerita, okey. Antara lain yang kita kena tahulah, sebagai kalau nak jadi full stack developer, nak jadi web developer, kita kena tahu guna Git dengan GitHub dan kita kena tahu pasal deployment, pemasangan aplikasi ke cloud. Sebab kadang ni dia berkait rapat. Okey, Git ini berkenaan macam mana kita simpan source code kita. Dan apa perubahan-perubahan yang berlaku apabila kita buat source code. Dan bila kita pakai dengan GitHub, uh, bila dibangunkan secara berpasukan memang kena pakai benda-benda macam ni. Sebab dia lebih kemas, lebih teratur, kita boleh buat workflow, kita boleh buat SOP, kita boleh buat cara kaedah macam mana kita communicate dengan tim kita lah. Uh, Git Git ni kita pakai secara solo dekat komputer. GitHub ni adalah the online version lah. Okay. Ini kemahiran tambahan. Deploy ni kenalah tahu sikit sebanyak. Biasa bila deploy ni, bila kita ada Git dan GitHub, kita upkan satu server dan kita dapat server ni dapatkan source code dari GitHub. Dia terus macam tu. Kita tak main upload-upload dah sekarang. Jadi kita kena tahulah server sikit, macam mana install web server, macam mana nak upkan domain kan, link domain. Lepas tu macam mana nak dapatkan source code daripada GitHub kan. Macam itulah. Kita kita buat kerja-kerja okey dah baik, elok cantik, kita pun simpan kat GitHub. Bila simpan kat GitHub ni, kita kalau laptop hilang, kita boleh login balik, dapatkan balik source code dari GitHub, sambung balik kerja kan. Jadi bila source code dah ada kat GitHub, orang lain kalau ada team member lain dia bawa modul lain, dia pun boleh push ke GitHub, kita boleh plan macam mana nak terima ke tak terima dia punya perubahan kan. Itu bila kita tahu GitHub, then baru kita boleh kerja secara remote sebagai web developer, sebagai programmer. Kalau kita nak kerja sebagai programmer web developer yang remote, ataupun boleh bekerja remote tak pandai GitHub tak boleh kena tahu GitHub. Okey, tapi tak susah manalah. Kadang tak perlu nak tahu semua. Dalam banyak hal ni kena ingat, kalau yang ingat apa yang saya cerita, tak perlu tahu semua. Tapi kena tahu good enough lah. Okey. Okey, so kalau dah ada satu kemahiran tambahan, yang satu, yang dua, then okey. Okey, now sekarang ini saya
Saya melihat kepada kita punya bootcamp yang lepas kita buat macam mana, alhamdulillah banyaklah kita bantu pelatih-pelatih kita. Tetapi ada tempat-tempat saya rasa yang kita pun belajar juga macam mana nak run a better bootcamp lah. Jadi ini uh, apa perancangan saya untuk next bootcamp. Konten topik dia masih sama tapi mungkin penyampaian dia ada sedikit sedikit perubahan lah. Hopefully for the better dan ini cadangan saya. Jadi tak semestinya nak ikut tapi ini cadangan saya lah. Kalau rasa ada plan yang lebih bagus, terpulang. Benda ni subjektif. Tetapi pendekatan saya kalau nak belajar web ni, nak belajar programming ni, elok kita buat projek. Sebab bila kita buat projek ni, kita akan belajar dengan konteks. Contoh kita nak belajar topik-topik semua saya cerita tadi, HTML lah, CSS lah, topik ni lah, topik tu dan sebagainya kan. Bila kita buat baru kita tahu. Ah, kalau kita belajar, kita pun buat, tapi kita tak kita belajar, kita baca, kita tengok tutorial kan. Ah, kita buat follow kalau kita tak follow, kita tak buat projek kan, susah nak tangkap. Lain kan kalau kita buat projek lah. Jadi ini perancangan saya antara projek-projek yang mungkin kita boleh buat lah. Tak semestinya macam ni. Jadi bulan pertama saya rasa elok kita cover pasal HTML dengan CSS. Jadi boleh buat ni. Kalau nak self-learn, ini cadangan saya. Boleh cuba buat je. Bulan pertama kita cover HTML dengan CSS yang mana kita boleh belajar sekali benda ni. Bersama. HTML tu senang. Ada orang cakap, dia cakap senang lah. Okey. Tetapi, ada baiknya HTML dengan CSS ni memang elok buat bersama terus. Sebab kita dah buat HTML, buat CSS dia terus. Buat HTML, buat CSS dia terus. Projek pertama, mula kita belajar sikit dengan GitHub sikit sebanyak. Dan setiap projek ni, satu projek, satu GitHub. Satu GitHub projek dekat GitHub kan. Satu projek lagi satu projek dekat GitHub. Satu projek lagi satu projek dekat GitHub. Jadi kita belajar Git dengan GitHub dulu. Jadi yang pertama ini cadangan saya, kita buat surat cinta. Jadi surat cinta ni kita akan macam menulis surat dekat website, kita buat satu website kononnya itulah surat kita dan kita akan stylekan, cantikkan surat kita ni mengguna CSS. Jadi macam mana alamat tu nak letak belah kiri ke belah kanan, macam mana tarikh. Lepas tu kita buatlah surat cinta kita ni ada bullet point, macam mana kita nak keluarkan gambar, gambar macam mana kita nak buat macam rupa macam ada kertas tau. Macam ada rupa kertas, kita tambah drop shadow sedikit. Jadi itu benda-benda yang kita akan belajar. Benda ni kita akan mula belajar pasal font, kita pakai font, kita belajar macam mana nak link font dari luar. Kita belajar letter spacing ke, apa line height, line spacing. Banyak kepada font lah. Font and text lah dan HTML punya content lah. Okey. Projek kedua, kita buat landing page. Jadi bila kita buat landing page ni, kita boleh bayangkan sesuatu website yang corporate lah. Website corporate ataupun website startup ataupun mungkin personal website kita pun boleh juga. Kat sini kita akan mula belajar pasal layout dan positioning. Bila layout dan positioning ni macam mana kita nak letak benda tu belah kanan, belah kiri. Jadi antara yang kita belajar dalam CSS, kita pakai flex ke, kita pakai display absolute positioning ke, kita pakai grid ke kan. Yang itu kita boleh buat. Kita pakailah. Lepas tu kita pakai HTML tag yang semantik. Itu contoh artikel, aside, header, footer dan sebagainya. Jadi itu kita buat projek dan ini benda kita belajar. Kita buat projek, itu kita belajar. Nombor 3, saya mensarankan kita buat landing page juga. Tetapi kali ini kita pakai Bootstrap CSS. Bootstrap ini adalah framework yang banyak diguna pakai oleh corporate lah. In fact, saya tanya some of the well-known startup lah in Malaysia ni, kebanyakannya masih pakai Bootstrap. Ada yang lain. Contohnya macam ada Tailwind CSS ataupun Bulma CSS kan. Tetapi masih ramai yang pakai Bootstrap. In fact, Bootstrap ni pun masih banyak website yang pakai. Jadi Bootstrap ni adalah CSS punya framework memudahkan kita nak buat responsive. Kita nak buat responsive secara manual boleh, tetapi kalau kita pakai Bootstrap ni lebih mudah dan in fact kita dapat tambah satu lagi pengetahuan yang berharga bagi saya banyak diguna pakai di dalam startup dan corporate. Okey. Lepas tu Bootstrap ni boleh buat macam-macam. Buat layout boleh, buat semua dan lagi satu Bootstrap juga ada banyak komponen.
Jadi yang itu kita masukkan dalam projek yang keempat. Jadi bila sini kita buat CRUD. CRUD ini, dia CRUD adalah akronim kepada operasi database, iaitu Create, Read, Update, Delete. UI itu user interface lah. Jadi kita nak buat interface untuk CRUD. Jadi mula ada senarai, kita pakai table, lepas tu senarai data-data, ada table, kita klik, dia pergi ke um, borang untuk mengubah suai ataupun klik kepada add new punya borang. Jadi kalau complete, sekurang-kurangnya ada 3 kat situ. Ada senarai, ada edit form, ada new form. Okey? Baca sikit. Uh, Macam mana nak join bootcamp ni? Okey, nanti kita cerita pasal bootcamp. Jangan risau, jangan risau. Jadi, yang ini memang kalau kita betul aim 6 bulan, jujur cakap kena gigih. Kegigihan itu perlu. Kalau betul-betul itu hasrat di hati, itu matlamatnya, kena gigih sikit. Jadi nak buat 4 projek, 5 projek sebulan ni memang macam banyak sikit lah. Tapi bagi saya this is almost like everyday punya coding lah. Tapi dia tak perlu banyak, sekurang-kurang dalam sejam, 2 jam sehari. Cukuplah. Okay? Tapi kena konsisten. Every project week by week ke? Lebih kurang lah, lebih kurang. Lebih kurang. Okay. Lepas tu bulan kedua kita masuklah belajar JavaScript. JavaScript ni satu, kita nak belajar pasal box model. Sebenarnya kita dah sikit sebanyak dah belajar. Tapi bila buat box model ni, kita dah tahu dah pasal box model. Bila kita buat yang sebelum ni, contohnya kita buat surat cinta tu, kita dah tahu pasal margin, padding dan sebagainya. Kita dah tahu box model tu. Tapi sekarang ni kita nak buat DOM manipulation. JavaScript tadi kita ada cerita pasal DOM manipulation kan. Kita nak faham di mana kita boleh mengubah suai sesuatu di dalam website itu dengan JavaScript. Jadi macam contoh projek yang mana belah kanan tu kita buat ada a bit of interface. Nampak ke? Nampak ke? Kan belah kanan tu ada width, height, border radius kan. Nanti saya boleh tunjuk demo. Projek ni memang dah ada dah. In fact kalau dapat baca tu dah ada, GitHub-nya pun dah ada dah. Tapi kita ini salah satu projek cadangan saya lah. Okey. Yang kedua, kita dah tahu dah pasal box model, kita dah tahu pasal DOM manipulation dan sebagainya. Yang ketiga, kita buat image carousel dan galeri gambar dengan API dari Pexels. Jadi Pexels ni tadi saya cerita pasal bila JavaScript ni kita tahu pasal macam mana nak dapatkan data dari server luar daripada API. Dan bila dapat data tu macam mana kita nak boleh mengubah benda-benda di dalam website ni. Jadinya kita nak dapatkan senarai gambar-gambar dari Pexel. Jadi Pexel ni macam stock foto punya website yang mana disumbangkan oleh orang awam dan dia ada API supaya kita boleh dapat gambar-gambar tu. Kan dapat gambar-gambar tu kita akan buat satu, kita buat galeri gambar seketul lah galeri. Kedua, kita buat carousel. Carousel ni macam slider. Kalau orang biasa cakap slider lah. Klik ke kanan, next gambar. Klik ke kanan, next gambar. Klik ke kanan, next gambar. Ke kiri dia bagi gambar sebelum tu boleh. Okey. Kalau tak sempat, at least buat galeri gambar. Okey. Saya punya numbering tak betul. Patut nombor 3. Okey. Nombor 3, projek yang ketiga kita buat login menggunakan JWT, Authentication. JWT ni kita belajarlah JWT itu apa, iaitu JSON Web Token. Yang ini kita login menggunakan API. Kita hantarkan username dan password, kalau betul kita akan dapat token. Dan bila kita dapat token, kita boleh menggunakan API yang seterusnya. Masa kita pakai buat Pexel tu sikit sebanyak adalah macam tu, tapi dia tak pakai JWT, dia bagi API key sahaja supaya kita dah berdaftar lah sebelum kita boleh guna. Jadi ada satu konsep API ni, kita kena login, lepas tu kita dapat token, subsequent API request yang lain-lain ni perlukan token itu. Dan token itu dia akan expire. Okey, jadi macam mana kita nak dapatkan token, macam mana kita nak buat next API request. Jadi projek yang seterusnya tu CRUD dengan REST API itu dia berkait. Kalau dengan bootcamp kita yang akan datang ni, insyaAllah kita sediakan API tu. Di peringkat ini, kita belum belajar buat API lagi. Kita sediakan API, pelatih akan berlatih guna API kita lah. Okay. Dia boleh login,
dia boleh insert new data, dia boleh edit data. Jadi benda ni berkait dengan projek yang sebelum tu, iaitu Crude UI dengan Bootstrap. Jadi dia boleh pakai Crude UI ni balik, kan, untuk projek yang bila dengan JavaScript. Okey. Jadi at least dekat peringkat ni yang projek yang ketiga dengan keempat lah, 4 dengan 5 pula. 3 dengan 4 tu dia tak perlu dah nak buat UI dah lagi. Sebab UI dah buat pada bulan pertama. Okey, bulan ketiga yang ini kita belajar React. Kalau bootcamp yang saya nak sarankan elok juga React lah. React ini adalah front end punya framework yang berasaskan JavaScript lah. Jadi kononnya dia memudahkan sebab banyak banyak company corporate semua dia pakai React dan kita nak mendedahkan pelatih dengan React. Okey. Jadi kat sini kita akan buat balik kita punya yang login semua tu tadi, tetapi instead of benda tu dia macam page berbeza, yang ini dia akan kita buat dengan React. Kita akan pakai komponen, kita akan pakai use state, macam mana nak manage data dan sebagainya lah. Sebenarnya dia sama dengan projek yang 4 dengan 5 tu. Tetapi kali ni kita pakai React lah. Patut saya letak logo React kat situ. Okey. Okey, jadi bulan ketiga. Bulan keempat dan kelima gabung sekali sebab dia macam terus berkait. Okey, jadi kat sini kita dah mula belajar back end. Jadi 3 bulan pertama, kalau daripada saya punya saranan, kita akan belajar front end. Okey. Lepas tu 3 bulan seterusnya kita belajar back end. Okey. Jadi projek pertama kita akan membangunkan web secara monolitik. Kita buatlah laman korporat ni. Yang ni senang sebenarnya, tak adalah kan senang. Kalau kita dah buat bulan pertama ni tadi, kita dah ada dah landing page tu, dan landing page itu dah ada dah yang kita bangunkan secara bootstrap. Yang sebelum ni dia website static biasa, HTML kan. Jadi sekarang ni kita nak buat supaya kita deliver menggunakan Node.js punya web server. Okey. Okey. Jadi kat sini kita belajar pasal routing dan sebagainya lah. Okey. Lepas itu, projek yang kedua di mana kita nak membina kita punya REST API untuk CRUD lengkap bersama JWT Authentication. Okey. Kalau contoh dekat sini, yang projek yang akhir tu, projek 5 tu yang salah nombor tu, CRUD dengan REST API, yang ini kalau bersama dengan bootcamp, saya sediakan API. Pada bulan yang kedua ni. Akan tetapi pada bulan yang keempat, kelima ni, dia buat API dia pula sendiri. Dia akan belajar macam mana nak buat API tu. Macam mana nak menerima REST request. Macam mana nak menerima login request. Dan macam mana nak menghantar balik data tu. Benda-benda macam tu lah. Okay, jadi kat sini lah, dia juga akan mula belajar pasal SQL dengan database. Bila katalah dekat front end daripada form dia klik supaya tukar nama daripada Izzuddin tukar kepada Khairil. Jadi bila sampai dekat API dekat belakang, dia dapat ID rekod tu macam mana dia nak mengubah rekod di dalam database. Jadi itu kena pakai SQL bersama dengan programming Node.js yang JavaScript semua ni lah. Okey, faham ke? Okey, ada yang pening sikit. Ada yang kurang faham, ada yang kurang jelas. Saya dah banyak kali nak belajar sendiri semua ni, tapi itulah tak ada motivasi nak buat sebab tujuan bootcamp ni. InsyaAllah, terima kasih. Alhamdulillah. Projek-projek pun best, ada hala tuju. Faham. Okey. Terima kasih Cik Alisha. Apa beza API versus REST API? Okey API ni benda saya lah. Kalau saya punya layman's term lah. Orang kata bahasa marhain lah. API ni server lah. Tapi server ni jenis yang dia bagi data sahaja. Kita request dia bagi data. Kita request dia bagi data. Okay. Jadi API ni ada banyak jenis. Kalau pada saya ada yang dipanggil GraphQL. GraphQL tu dia punya format protokol dia berbeza, tapi pada saya still API. Okay. Lepas tu ada juga yang macam kalau dulu-dulu ada API kita panggil SOAP, SOAP. Tetapi protokol dengan data dia berformat XML.
Ha, XML. Dia rupa dia macam HTML dah bila dapat data tu. Okey. Bagi saya itu pun API jugalah. Okey. Tapi bila REST yang sekarang ni yang banyak diguna pakai sekarang ni diguna pakai dengan meluas adalah REST API. REST API ini API juga, dia ada request, dia akan bagi data juga tetapi dia ada dua kriteria, dua ciri-ciri penting dia. Kat situ satu data yang diterima dengan data yang dihantar balik biasanya menggunakan format JSON ataupun JSON ataupun panjangnya JavaScript Object Notation. Adalah format dia lebih kepada bracket yang mana lebih mudah diguna pakai bersama programming. Sekarang most programming pun dah very friendly terhadap JSON. Macam JavaScript memang senang guna JSON, PHP pun senang guna JSON kan. Internet protocol banyak guna JSON. Tu jadi data format dia pakai JSON dan kedua dia lebih banyak menggunakan HTTP protokol. Apa dia HTTP ni ada kita panggil verb tau. Kita boleh hantar data secara post, kita boleh hantar data secara get ataupun secara put ataupun secara delete ataupun secara patch. Adalah benda-benda nama dia tu. Kalau yang pernah buat HTML form biasanya ada dua jenis yang kita biasa pakai, post dengan get. Get ni kalau kita hantar data secara get, data tu akan duduk dekat URL tu. Sama dengan tanda soal, lepas tu nama sama dengan Izzuddin dan umur sama dengan 11 dan kita nampak data tu kat URL kalau kita hantar secara get. Kalau secara post tak nampak, lepas tu adalah lagi verb-verb yang lain. Jadi kalau yang REST API, dua ciri-ciri dia adalah satu dia akan pakai HTTP verb tu, uh, get, post, put, delete semua tu dan interaksi data dia menggunakan JSON format. Okey, itu berkenaan uh, apa ni berkenaan apa itu REST API lah. Okey, sambung. Okey. Yang keenam, bulan keenam, kita belajarlah, eloklah belajar. Kalau kita dah ada projek dan sebagainya ni, kita belajar macam mana nak deploy website kita ni, application kita ni ke Google Cloud Platform contohnya. Ataupun macam manalah kita nak deploy projek kita ni ke DigitalOcean. Ataupun sebab application kita ni biasanya tak boleh pakai hosting biasa. Tak boleh pakai hosting yang WordPress tu. Sebab ada very specific tool yang kita perlukan. Kita perlukan Node.js, macam mana nak install Node.js, database, macam mana nak install database kan. Lepas tu mungkin ada some other services yang kita perlukan. Lepas tu mungkin kita perlu buka port tertentu, port 3000, port ini kan. Lepas tu macam mana kita nak manage lah semua benda-benda tu. Tak perlu banyak, tak perlu pandai. Cukuplah sampai kita boleh deploy application kita. Lepas tu barulah orang boleh guna aplikasi kita. Kan? Barulah ada bermakna kan. Di samping itu, bulan ke-6 ni kita cuba bangunkan satu projek kita sendiri. Kita dah belajar sekian banyak ni, mungkin ada use case kita sendiri yang kita ada idea nak buat untuk penggunaan sendiri ke ataupun untuk klien ke ataupun untuk tak tahulah mak ayah ada bisnes ke kan. Kan ataupun untuk majikan sedia ada ke pun boleh bangunkanlah satu projek. Yang ringkas-ringkas pun cukup. Tapi kena kalau bagi saya kenalah ada ciri-ciri tertentu nak menunjukkan kita punya capability dalam bidang tu. Pada saya patutnya mesti ada login, logout, authentication process, mesti ada CRUD kan. Mesti ada CRUD. Lepas tu apa basically bagi saya kena ada yang itulah. Jadi front end dengan back end obviously. Uh, ha, barulah bila bila kita bangunkan projek macam tu dan kita deploy dan kita tunjuk kat orang, situ ada bukti tentang tahap kemahiran dan tahap kefahaman kita tentang architecture web ni. Kita nampak, dia ni deploy pakai cloud cloud pakai mana? Pakai DigitalOcean. Okey, you pakai server macam mana? Kita pakai VPS $5. Okey. Lepas tu kita nampak dah mesti dia ni tahu pasal Git. Mesti dia tahu ni pasal deploy. Mesti dia tahu pasal Linux server sikit sebanyak. Lepas tu dia kata, you buat ni benda ni macam mana? Secara monolith ke, secara microservice ke? Yang ni monolith lah. Tak kisahlah monolith pun okey, microservice pun okey.
ni saya buat microservice. Tapi sebenarnya dekat sini, dekat Digital Ocean adalah saya punya REST API. Sebenarnya saya punya front end saya letak kat Cloudflare, contohnya. Ah, jadi bila kita dah boleh bangunkan sesuatu macam ni, uh, dan kita tunjuk ke orang, dia punya kita nampak tahap kemahiran orang tu macam mana. Okey, ada joint venture dengan mana-mana kawan tak sebab bootcamp ni untuk okey, dia macam ni, kita akan nilai dari segi projek. Kalau projek okey, memang ada kawan-kawan bertanyakan, ada tak yang dari bootcamp ni kan. Sebab insyaAllah alhamdulillah saya pun ada connection dengan beberapa startup lah. Beberapa startup apa di tanah air ini. Saya boleh sorong-sorongkan, kan. Tapi nak betul memberi jaminan memang akan dapat kerja semua tu kita tak dapat nak garantilah. Tapi dalam within our network yang mana kita boleh bantu, kita cuba bantulah. Kebetulan mungkin memang diorang pun cari pekerja dan kebetulan pelatih-pelatih kita ni pun alhamdulillah power-power pula hasilnya kali ni kan. Kita boleh apa forward lah, apa buat recommendation. Okey, biasanya diorang akan interview juga kan. Diorang interview juga. Okey, lepas tu ni dah sampai mana? Okey, jadi ini secara ringkasannya lah, secara amlah kan. Okey, jadi bulan pertama HTML CSS, bulan kedua JavaScript, bulan ketiga React, bulan keempat Node.js, bulan kelima SQL dengan database, bulan keenam buat projek. Okey. Selepas itu, okey, ni cerita kalau nak follow kita punya bootcamp, boleh buka website dekat bootcamp.classprogramming.com. Kat situ ada info pasal kita punya bootcamp lah. Bootcamp kita ni memang program 6 bulan, berbahasa Melayu, remote dan online sepenuhnya. Kita ada training center kat sini. Kalau nak datang kan, buat apa, kadang tu tak pasti saya punya jadual macam mana. Bagi tahu nak datang, kita boleh je terima datang kan. Kalau saya tidak keluar, apa ni, nak apa, nak join kita dekat kelas programming, dekat Taman Melati pun boleh je. Walaupun kita tapi program still remote dan online lah. Lepas tu boleh memang dia run secara part time lah. Lepas tu jurulatih dengan pengalaman industri. Yang ni antara jurulatih kita. Encik Razman kerja dengan international company secara remote. Lepas tu siapa? Syafiq Faiz. Syafiq Faiz kat mana sekarang eh? Ingat tak ingat dulu dia buat Ruby, lepas tu dia buat Laravel, sekarang dia buat Node.js. Lepas tu bawah kiri itu Encik Atif Aiman. Atif Aiman sebelum ni dia ex-Solar, lepas tu dia dah kerja company mana, dia lebih pada front end lah. Lepas tu Encik Zahin dia freelance, dia pun ada company audio visual. Kalau nak buat apa, nak tangkap video kan, video untuk event pun boleh. Tapi programming pun dia buat, dia pernah kerja sebagai developer di Siti Khadijah contohnya. Okay, so ni antara kita punya instructor lah, dengan kita punya mentor. Lepas itu, generally this is yang saya cerita lah, kita nak belajar front end, back end dengan a bit of DevOps, dapatlah kita jadi full stack developer. Alright, begitulah kisah ceritanya. Okay, kita tengok pada soalan. Ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa yang saya kena cover? Oh, tak ada yang bertanya di bahagian soalan. Uh, adakah learning resource dalam bahasa Melayu juga? Contoh nota, mungkin. Tapi kadang tu mungkin bercampur-campur. Kita cuba sebaiknya dalam bahasa Melayu kita punya learning resource, tapi yet again kita sampaikan dalam bahasa Melayu lah. Ada juga learning resource sebenarnya dalam bahasa Inggeris sebab kadang-kadang tu memang lebih mudah nak dibangunkan dalam bahasa Inggeris. Dia punya learning resource lah, material dia kan. Kalau kita buat slide, kita buat nota dan sebagainya. Akan tetapi penyampaiannya memang sentiasa dalam bahasa Melayu. Jadual Puteri. Kelas setiap hari termasuk okey, kelas secara amnya 1 ke 2 kali seminggu. Lepas tu mentoring apa officially 2 minggu sekali. Lepas tu weekend. Okey, tapi kita expect walaupun kelas lepas kelas tu kita expect student akan buat exercise. Akan buat latihan tu. Sebaiknya follow along masa kelas.
Yang itu sebaik-baiknya. Dan kena aktif dan apa kalau dapat join dengan kamera pun lagi bagus kan. Ataupun apa follow along masa kelas dan sebaiknya sediakan 2 monitor atau kalau laptop ada second monitor. Ah, Sebab satu monitor kita boleh buka tengok kelas tu berlangsung macam mana, apa yang instructor tengah buat dan dekat komputer lagi satu ni kita follow along. Kita buat sama-sama. Ah, okey. Biasanya kalau apa kita dapat satu atau 2 orang bersama dengan instructor live bersama, kalau terlampau pantas sangat dia boleh maklum. Dia boleh pause kejap, okey follow. Okey. Walaupun demikian, kita ada rakaman. Tapi kalau ada walaupun dengan rakaman sebaik-baiknya paling lama the next day terus kena terus tengoklah. Sebab kita tak nak pelatih keciciran. Okey. Apa lagi, eh? Saya jawab-jawab, lepas tu banyak soalan. Hmm, eee, nanti info-info kelas, cikgu berapa lama ambil masa untuk belajar je? Boleh cerita cara cikgu saya dulu yang tak aci dia, saya memang belajar sains komputer. Saya belajar sains komputer 4 tahun. Tapi yet again walaupun belajar sains komputer bila nak buat web ni memang banyak kita belajar sendirilah. Kita belajar sendiri. Cumanya tak ada kekangan dari segi masa. Saya rasa kalau betul-betul gigih macam ni, memang insya-Allah boleh 6 bulan. Ah, tapi kalau apa, buat lagi dan buat lagi dan apa gigih macam ni ditambah sampai ke hujung tahun, patut boleh mahirlah. Ah, Patut boleh mahir. Saya belajar Perl tau. Perl. Perl. Sebelum saya belajar PHP. Saya belajar Perl, lepas tu dia tak ada framework lagi masa tu. Banyak kita pakai, kita coding sendiri. Dari segi session, dari segi login, logout. Kita pakai cookie. Kita simpan sebelum ada session punya teknologi. Kita pakai cookie. Macam mana nak coding cookie? Coding cookie ni kena coding di dalam HTTP header. Apa benda-benda macam tu lah. Saya belajar dan banyak HTML. Lepas tu masa tu bukanlah macam ada Google, ChatGPT bagai semua. Saya beli buku. Jadi belilah satu buku ni nak dapatkan senarai macam dictionary tetapi untuk HTML tag. Semua HTML tag. Dulu macam lagi leceh tau. Sebab HTML tag ni sangat tak konsisten. Uh, Internet Explorer dia ada set-set HTML tag dia. Lepas tu Firefox ada set-set HTML tag dia. Ada yang sama. Tapi ada yang very spesifik untuk Internet Explorer je. Ada spesifik untuk ni je. Uh, Begitulah saya punya kalau saya belajar web programming dulu. Tapi bila kita belajar satu pun benda tu uh, akan ada teknologi baru dan kita always discover new teknologi, satu. Secondly, ada juga yang kita kemudian baru kita lebih faham. Oh, benda ni sebenarnya macam ni. Oh, benda tu sebenarnya macam tu. Pun ada juga. Okey, ada soalan lain? Agak sukar nak differentiate between Express.js dengan React.js. Adakah mudah untuk jumpa antara framework-framework ni bila tahu? Kalau tak tahu, lebih mudah. Tapi pendek kata, Express.js ni back-end. Express.js ni back-end. Ah, React.js ni front-end. Jadi React.js ni lebih kepada nak manipulate benda yang dah ada dalam browser. Orang tulis teks kita nak ubahkan macam mana kan. Kadang tu bila klik jadi apa. Itu lebih kepada React.js lah. Express.js ni back-end. Bila back-end, dia lebih kepada macam dia nak menetapkan alamat-alamat URL. Kan /API/user untuk dapatkan senarai user. /API/ inventory nak dapatkan senarai peralatan. Jadi bila Express.js dia menetapkan URL tu dan apa akan berlaku bila orang access URL tu. Ah, jadi itu beza yang ketara Express.js dengan React.js. Okay. Alright. Hmm.
Try Codecademy best. Boleh boleh. Kalau nak try lain, Free Code Camp pun okey. Ah, Free Code Camp. Kalau nak try semua dan bersama dengan kami pun okey juga. Boleh pertimbangkan buat masa ni. Ada lagi tak apa-apa soalan? Oi, banyak apa? Tiba-tiba banyak. Biasa masa upsell ada diskaun. Yang order masa kelas. Kod-kod ada promo code lain je. Soalan nak tanya, bila dah habis 6 bulan ni, dah boleh nak ambil job mana-mana kat freelance work? Boleh. In fact tak, kalau kita tengok pada satu, macam saya cakap sebelum ni kan, ada orang bertanya dekat Twitter NGL kan, sebenarnya dia ada dua faktor. Satu kemahiran kita, satu confidence kita. Ada orang confident lebih, pun boleh buat je. Tapi kadang tu dia belajar sambil-sambil itulah, along the way tu dia belajarlah. Kan sebenarnya kalau apa ada kemahiran tu dah develop, even tak habis pun, you nak buka account Fiverr, nak buka account Upwork, pergi buka dulu, tengok apa-apa projek yang ada. Kan lepas tu agak-agak projek yang setakat ni rasa macam macam boleh, cubalah bid. Lepas tu tiba-tiba dapat apa, tak pasti nak buat macam mana, yang ni macam mana, yang tu macam mana. Kalau tengah bootcamp boleh tanya dengan mentor. Boleh, tak semestinya habis. Okey Cik Anas, full stack memang kena fluent all stack or at least fokus. Ni apa ni? Ni soalan ke macam ni? Kenapa kat sini timbul soalan ni? Okey. Full stack memang kena fluent all stack atau at least focus a few. Full stack ni bermakna dia boleh buat complete application yang sampai dah boleh guna pakai. Dia tahu front end, dia tahu back end, dia tahu deploy. Itu full stack. Okey, tetapi dia tak perlu macam macam ini kan. Bagi saya lah. Bulan pertama, jap, bukan ni. Okey. HTML. Okey, HTML memang kena tahu 1 2 3 4 5 ni. Lepas tu bila CSS tak perlu 6 7 tu kemudian tak apa. Okey. Lepas tu JavaScript ni pun fungsi-fungsi yang spesifik, yang math punya, yang string manipulation mungkin kita boleh ambil tahu 1 2. Tapi yang penting programming tahu, DOM manipulation tahu, dengan data combination tahu. Tapi ini pun kita tidak tahu sampai mahir sepenuhnya setiap satu daripada tiga ni. Apa ni, apa sebelum kita boleh nak deliver lah. Dan lastly pasal back end. Back end pun ada banyak. Tetapi kita tahu satu cukup. Kan. Tahu HTML, CSS, JavaScript, satu back end, tahu SQL. Okey lah kot. Tahu nak deploy application macam mana. Okey lah. Full stack lah tu. Full stack lah tu. Of course lama-kelamaan as per bila kita buat lagi projek, kita akan discover, yang ni rupanya macam ni. Oh, yang ni sebenarnya pun buat macam ni pun boleh. Ada cara lain rupanya kan. Macam itulah kita membina kemahiran. Belajar ni kita kena acknowledge, belajar ni memang ada turun naik, turun naik, turun naik dia. Ada time, oh faham, faham, faham. Ada time, tak faham lah. Macam mana Buat latihan lagi. Soalan seterusnya. Saya mostly work on Python dan tak pernah ada experience on JS. Bagi pandangan tuan, transition ke JS ni agak sukar atau banyak? Lebih kurang. Okay. Ada advantage orang yang pernah buat programming. Kalau dia masuk ke sini, inilah first time dia buat programming, memang dia struggle sikit. Struggle lah. Okay. Tetapi kalau orang yang pernah buat programming ni, pengetahuan programming ni, dia senang nak beralih kepada programming lain. Apa, at least mana aku tulis. Kan, asas programming tu dia dah cover, cuma dia nak tahu benda-benda spesifik je. Macam mana nak buat DOM manipulation, macam mana nak buat fetch dengan Ajax, macam mana nak data communication ke server daripada JavaScript. Yang itu dengan Python mungkin ada, mungkin tak ada. Saya pun tak pasti sangat apalah. Dan tapi Python ni pun dia memang spesifik back end. Yang front end punya JavaScript ni dia kena belajar kalau dia tak biasa. Tapi programming tu benda-benda variable kan. Semua ni sama. Cumanya cara dia berbeza.
Sinteks dia lain. Tapi konsep fikir tu loop while lah, macam mana nak loop while. Dulu buat Python kat macam ni, dalam JavaScript macam mana. Benda tu ada, cuma cara dia berbeza. Jadi dari segi cara berfikir sebagai seorang programmer tu dah ada. Alright. Ah, kalau Python, kalau nak bezakan Python dengan JavaScript untuk back end, ah, kalau pernah buat Python untuk web, maksudnya dia pernah buat API guna Python. Node.js, JavaScript boleh buat benda yang sama, cuma cara dia berbeza. Bila cerita pasal back end, yang ni kan, apa PHP boleh buat, Ruby boleh buat, apa Ruby boleh buat, Python boleh buat, apa Python boleh buat, Node.js boleh buat, apa Node.js boleh buat, Java boleh buat. Kalau dalam konteks untuk membina aplikasi web lah. Okey, sinteks dia berbeza lah. Mungkin ada cara berbeza, tapi konsep-konsep yang penting semua sama. Apa tadi yang tanya ada apa? Apa? Boleh boleh pakai credit card pun boleh. Pakai credit card, kita pakai Secure Pay. Jadi mula-mula akan sampai dekat Secure Pay. Lepas tu bila nak bayar tu, dia akan tanya bank mana satu. Klik pada bank tu. Sebab sekarang ni FPX dah support bank. Dah support credit card. Dan jadi, bila kita klik bank tu, kita login, dia akan tanya akaun mana satu. Kalau kita ada credit card bersama akaun kita tu, kita boleh pilih credit card kita. Jadi itu cara bayar pakai credit card dengan FPX dengan Secure Pay. Tapi bermakna credit card kad tempatan lah. Ah, Alright. Penguasaan asas seperti OOP sangat penting ke? Dia banyak banyak benda ni bagi saya kita dah ada pemahaman, mula faham dulu. Ada pemahaman surface level pun tak apa. Dan banyak tu kita akan mula discover bila kita buat projek. Penguasaan bagi saya penguasaan ni kalau bahasa Inggeris bagi saya macam kena master lah. Dalam banyak hal kita tak perlu master, tapi kita kena tahu dia ada dan kita kena ada sedikit pemahaman. Lepas tu kita rujuk balik. Wah, yang ni macam mana kita tahu benda tu nak kena pakai objek, lepas tu yang ni child dia, yang ni extend. Kita kita tahu benda tu sebenarnya macam ni. Tetapi mungkin ada benda sikit tak faham. Kita boleh cari dan rujuk lah. Nak tanya ChatGPT boleh, nak Google pun boleh. Itu bila kita ada pemahaman. Ah, Kalau kita tak pernah tahu pasal OOP, kita tak tahu JavaScript ada OOP, kena tengok coding JavaScript ni kita tak tahu ni apa, itu sedikit masalah lah. Tapi kalau kita tahu, kita belajar OOP dan kita tak mahir, kita belum menguasai dan kita belum master. Tapi kita recognize, oh ni OOP ni, ini kepada property dia ni. Agak apa lagi property yang ada, kita boleh cari dan rujuk. Jadi kalau nak kata penguasaan, nak kena ada, uh, nak tahu benda tu ada dan ada a bit of pemahaman. Apa? Comprehension Alright. Okey kah? Ada lagi kah? Ada lagi lah. Saya tahu ini kelas website, tapi saya just curious. Boleh ke buat desktop application Intel PC pakai Next.js? Sebab saya macam pernah tengok orang buat. Boleh. Jawapan ringkas dan pantas, boleh. Next.js ni okey. Next.js ni apa? Saya pun baru faham Next.js ni apa. Uh, kita ada JavaScript. Okey. JavaScript untuk front end Ini cerita untuk front end. Kita ada JavaScript. Dari JavaScript ini yang mana dia menggunakan pakai HTML dan CSS dan sebagainya, dia ada satu level macam framework, macam a collection of library, nama dia React. React. Jadi React ni macam framework lah dibangunkan atas daripada JavaScript. Lepas tu Next.js ni dibangunkan atas daripada framework, daripada React. Faham tak? Faham tak? Okey. Jadi Next.js ini berasaskan React. React ini berasaskan JavaScript yang mana semua ni akan guna HTML dengan CSS bersama sekali. Okey. Jadi kat situ ada DOM manipulation, dia dah boleh pecah-pecahkan UI, dia boleh buat komponen-komponen. Komponen ni seolah-olah macam kita define satu HTML tag kita sendiri.
Kan. A collection of HTML tag kita gabungkan jadilah satu komponen, jadi senang kita nak pakai, okey. Jadi benda tu apabila benda itu is a front end application HTML, JavaScript, CSS, secara amnya kita boleh jadikan dia desktop application menggunakan wrapper tertentu. Sebagai contoh, kita boleh guna Ionic ada capacitor JS, satu jenis wrapper. Kita boleh guna Electron JS. Lagi satu jenis wrapper. Kejap saya tunjuk ni lah. Uh, Slideshow. Yang ni slide yang cerita pasal coding bootcamp. Tapi saya nak cerita pasal JavaScript ni. Kenapa men-start? Okey. Okey. Ini bila kita belajar JavaScript dan bila kita dah boleh mula buat front end HTML, CSS, JavaScript tu, um, tak kisahlah sama ada kita pakai React ataupun kita pakai Next.js ataupun kita pakai JavaScript biasa semata ataupun kita panggil vanilla JavaScript lah. Kita boleh buat mobile app, kita boleh buat desktop dan ada juga yang guna JavaScript buat hardware. Okey. Jadi pakai Next.js untuk buat desktop application, pendek kata boleh. Cuma kena study lain lah sebab kita tak cover masa bootcamp. Okey. Pendek kata boleh. Salam cikgu, saya IT graduate tapi dah 6 tahun kerja non-IT. Macam mana nak start balik be developer? Cubalah buat program 6 bulan ni. Tak nak buat dengan kita, buat sendiri pun tak apa. Okey, kita buka balik program 6 bulan. Okey. Bulan pertama saya main dengan CSS, cuba buat projek ni. Bulan kedua JavaScript, buat projek ni. Nanti lepas ni saya tunjuk box model ni. Bulan ketiga kita belajar React. Bulan keempat kita belajar Node.js dengan SQL. SQL ni tak ingat lagi, tak lupa lagi pernah boleh buat pakai pun kan. Lepas tu mudah-mudahan teringat-teringatlah balik dulu yang pernah belajar pasal database relationship, pasal ke IT, pasal programming sikit sebanyak. Mungkin lebih cepat dan pantas sebab kita pernah belajar programming tu walaupun dah lama tapi pernah belajar. Bulan 6 buatlah satu projek ataupun sebab you memang IT graduate, you tahu dah apa yang perlu ada, start buat projek terus. And then cari macam mana nak buat HTML dia, macam mana nak buat CSS dia, macam mana nak buat JavaScript dia. Okey. Itu cadangan saya kalau orang yang memang pernah belajar IT lah. Okey, saya nak tunjuk ni mana Saya cuba buka box model pages. Okey. Jadi ini satu projek untuk demonstrate. Saya zoom sikit. Untuk demonstrate JavaScript bersama DOM manipulation. Jadi kat sini kita buat UI, ada interface. Ini boleh buat adjust dia punya kelebaran. Yang ini ketinggian. Yang ini border radius, dia punya bucu. Corner bucu dia. Okey, lepas tu border size. Okey, lepas tu border style, solid ke, dash putus-putus ataupun dotted bintik-bintik, titik-titik ataupun double dua line ataupun groove. Groove ni dia macam ada yang gelap yang cerah kan. Okey, lepas tu ridge dia reverse daripada groove. Inset dia ke dalam, keluar, outside ataupun not. Ada border. Lepas tu border color. Contoh kalau kita ambil groove ni tadi, kita ambil lah border color warna biru. Macam mana nak tukar warna border? Macam mana nak keluarkan interface? Macam ni. Lepas tu background color. Jadi ini salah satu projek yang saya sarankan untuk dibangunkan lah. Jadi kita memahami macam mana nak memanipulasi DOM manipulation setiap objek HTML di dalam ni lah. Nak macam mana benda ni berkait daripada HTML, berkait kepada JavaScript dan berkait kepada dia punya CSS untuk objek tersebut. Alright.
Okey. Pukul apa dah? Saya tak tengok jam. Kita hampir menghampiri dalam 10:45. Alright. Baik baik. Ada apa-apa lagi kalau nak tahu berkenaan macam mana nak belajar jadi web developer lah. Kalau, ni projek, ni kita buka lah yang ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Saranan saya, kalau sempat tengok tadi, bolehlah apa projek-projek yang mungkin boleh dibuat. Ada lagi question. Saya ada okey dah sudah. Coding dalam software apa? Ah, tadi ada yang tanya pasal laptop Okey. Coding kita pakai satu kita akan pakai VS Code. Sangat disarankan pakai VS Code. Okey. VS Code ni boleh pakai kat Windows, dekat Mac, kat Linux semua pun boleh. Okey. Lepas tu kita ada pakai Git. Lepas tu mungkin kita database. Kalau Windows saya sarankan install Laragon lah terus senang. Semua ada. Node.js ada dalam tu. NPM pun dah ada. Uh, Okey. VS Code lah kena install. VS Code tu kita punya editor. Kalau yang dalam Mac, mungkin dia boleh install map ataupun dia install satu persatu lah. Install MySQL, install Node.js dengan install VS Code. Okey, yang bertanya tadi macam ada saya perasan dalam komen-komen bertanya pasal laptop. Kalau laptop, saranan saya sebaik-baiknya kalau boleh 8 gig RAM dan ke atas. Lepas tu, kalau tak dapat dan 4 pun tak apalah. Okey. Kalau lepas tu lagi satu, dari segi hard disk kalau dapat SSD. Ah, saya rasa kita punya projek mungkin tak lebih 20 gig kot kita pakai. Ah, Selain daripada tu kalau dari segi CPU, kalau dapat i5 dan ke atas. Kalau tak dapat i3 pun tak apalah. Kalau i3 tapi ada baiknya kena 8 gig RAM. Kalau i3 dan 4 gig RAM mungkin sangat berat kot. Okey, begitulah dia kita cerita malam ini. Jadi kalau ada yang nak bersama dengan kita, kita punya bootcamp ni bermula minggu ketiga Januari. Sekarang ni adalah kot dalam 35-45% penuh. Saya nak cuba dapatkan uh, 140 pelatih. Akan tetapi kalau 100 pun kita jalan lah. So sekarang ni adalah dalam 35-40% penuh. Okey, dan ada yang tanya sampai bila kita jual. Kita akan jual paling lama pendaftaran dibuka sehingga 31 Disember, melainkan kita penuh awal. Kalau dah penuh, kita terpaksa tutup lah. Okey, begitulah kisah kita malam ini. Boleh tak tax refund? Huh, tak tahu saya. Sebab kita ni tak adalah berdaftar dengan untuk education kan, macam boleh. Tapi saya tak boleh nak kata boleh. Sebab kita tak ada berdaftar dengan LHDN ke berbagai ke kan. Sebagai institusi pelajaran ke kan. Saya pun tak pasti ya. Kalau nak di-consider sebagai macam pembelian buku ke kan, online learning ni boleh ke tax refund itu. Kalau saya ada jawapan kemudian mungkin saya boleh maklumkan lah dekat Twitter saya ke ataupun dalam email ke kan. Ah, Nanti saya cuba tanyakan dengan pegawai lembaga hasil. Alright, bagus soalan tax refund tu. Okeylah, baiklah. Saya rasa itulah saja kita malam ini. Terima kasih banyaklah sebab bersama dengan saya malam ini. Alhamdulillah sampailah kita dah jadi 65. Tadi paling ramai dalam 70 kot. Takut ada ramai lagi sampai 80 saya tak pasti. Terima kasih sebab bersama saya berceloteh kita malam ini, bertanyakan soalan, saya jawablah yang sebaik-baiknya. Kalau ada apa-apa boleh tanya dekat Twitter, cari Twitter saya. Kalau sudi cari saya kat TikTok, Izzuddin Class Programming, boleh follow saya kat sana jugalah. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya je terus dekat TikTok dan sebagainya, saya cuba jawab sebaik mungkin. Terima kasih banyak. Itu sahaja kita. Saya off dulu di sini dan saya duduk dekat meja nantilah. Kalau ada yang stay kat meja, kita boleh sembang kat sana sekejap nanti. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera.